TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan Teras Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Azhar Helmi. Tadi saja tengok nak beli rumah kan. Nak tengoklah spek-spek rumah tu kan sesuai ke hidup dan kena tak dengan taste saya. Begitu tinggi benar taste dia. Baik, kepada anda yang sedang menyaksikan pada ketika ini, selamat pagi, dan yang paling penting adalah budayakan norma baharu. Walau di mana pun kita berada, mungkin ada yang nak keluar, mak ayah nak keluar, mungkin ada yang nak keluar pergi beli barang dan sebagainya. Ingat penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, memakai pelitup muka dan juga kerap sanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman ataupun gunakan air dan juga sabun sebagai langkah untuk kita menjaga kebersihan diri kita. Baik, untuk pagi ini kita nak belajar sama-sama asas mekanik struktur ataupun lebih khusus topik kita adalah mekanik dalam struktur bangunan. Tetapi siapa guru yang akan bersama dengan kita? Jom kita nak saksikan dulu profil guru ini. Baik, itu dia guru yang akan bersama dengan kita pada pagi ini. Kita ada dua guru yang sangat istimewa. Kita ada Puan Alwani Adnan, Ketua Program Teknologi Pembinaan Kolej Vocasional Melaka Tengah. Assalamualaikum, Cikgu. Dan juga kita ada Cikgu Hasrul Halimun, Jurulatih Utama Subjek Vocational Malaysia. Program Teknologi Pembinaan Kolej Vocasional Melaka Tengah juga. Assalamualaikum. Kedua cikgu, apa khabar? Saya rasa masih lagi boleh untuk saya nak ucapkan selamat Hari Guru dan juga selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okey, baik cikgu. Kalau kita tengok dekat atas meja kita ni meriah cikgu. Ada rumah banglo 2 tingkat, ada buku sketching dan sebagainya. Kita ada botol juga yang mana kita nak belajarlah untuk pagi ni untuk topik kita mekanik dalam struktur bangunan. Tapi saya tak nak seorang-seorang cikgu. Kan kita nak ajak kawan-kawan. Sebelum saya ajak kawan-kawan, kita macam biasa seperti yang kita sebut tadi, kita nak kena budayakan norma baharu. Macam saya dan cikgu-cikgu, kami menjalankan melaksanakan SOP dengan menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kami pakai pelitup muka. Dan cikgu, kita ada gel pembasmi kuman. Cikgu, silakan untuk gunakan gel pembasmi kuman. Sama-sama kita nak memutuskan rantaian wabak COVID-19. Silakan Cikgu Hasrul. Ya, terima kasih. Okey, so kalau anda dekat rumah tak ada gel pembasmi kuman, tidak ada masalah. Gunakan saja air dan juga sabun untuk menjaga kebersihan diri kita. Bila kita dah sanitize tangan kita, cikgu, kita boleh buka pelitup muka kita. Yang paling penting, pelitup muka Cikgu Wani ni bukan kaleng-kaleng kan. Siap ada butterfly lagi. Itu dia. Alright, kepada anda yang ada pelitup muka, jangan buang merata-rata. Kalau ada kes ni macam ni, boleh masukkan dalam kes. Kalau tidak ada, terus masukkan dalam saku sahaja. Jangan terus buang di tempat-tempat yang buang macam tu je lah, tak baik kan. Sebab satu lagi kita nak elakkan juga penyakit-penyakit yang lain berjangkit dan sebagainya. Baik cikgu, kita nak persilakan rakan-rakan saya cikgu daripada Kolej Vocasional Melaka Tengah. Boleh cikgu Boleh. Saya nak persilakan rakan-rakan saya untuk masuk ke studio. Pada pagi ini kita akan bersama dengan mereka. Itu dia. Assalamualaikum, apa khabar semua? Boleh buka mic anda? Kita nak dengar suara-suara indah, merdu bak puluh berindu daripada pelajar Kolej Vocasional Melaka Tengah. Baik, kita nak berkenalan dengan rakan-rakan kita ni. Kita nak mulakan dengan Syakila. Boleh tak Syakila? Silakan Syakila. Nama saya Nur Syakila Izzati binti Muhammad Syawal. Saya tahun akhir daripada Kolej Vocasional Melaka Tengah. Alright, itu dia. Terima kasih Syakila. Seterusnya Ashraf. Silakan Ashraf.
Nama saya Muhammad Ashraf Baisan Basri dan saya merupakan pelajar tahun akhir Kolej Vocasional Melaka Tengah. Oh, itu dia. Terima kasih Ashraf. Ashraf, saya pun ada kawan nama Ashraf juga, handsome macam awak juga. Okey, seterusnya kita ada Nur Ras Adiba. Silakan Ras Adiba. Nama saya Nur Adibah Mujani. Saya pelajar Kolej Vocasional Melaka Tengah. Baik, terima kasih Ras Adiba. Nur Daniel, silakan Daniel. Ya, sakit dia. Silakan Daniel. Daniel dengar tak? Nur Daniel Sofi Aiman. Sila perkenalkan nama. Saya rasa mungkin akan ada masalah sedikit, tak apa. Seterusnya Razif, silakan Razif. Nama saya Muhammad Razif Hakim Roslan. Saya pelajar tahun akhir Kolej Vocasional Melaka Tengah. Alright, itu dia. Terima kasih banyak Razif. Semua dah on ready untuk nak belajar pagi ni. Belajar saya dah thumbs up sikit. Itu dia. Itu dia pelajar-pelajar daripada Melaka, cikgu, kan. Asam pedas lah ni. Kalau Melaka ni kan. Baik. Terima kasih semua rakan-rakan saya dan semua dah ready. Kepada anda juga yang berada di rumah pun boleh ready juga dengan subjek kita nak belajar pada pagi ni. Tapi sebelum tu cikgu, kita nak tengok apa kata rakan-rakan kita dekat luar sana ataupun pelajar-pelajar kita berkenaan dengan subjek dan juga topik yang kita nak belajar pada pagi ni berkenaan dengan mekanik dalam struktur bangunan. Apa kata mereka? Kita saksikan video ini. Jadi, setelah apa yang saya pelajari daripada Smart Building Structure, penggunaan buku ini adalah dapat membantu saya dengan lebih mudah untuk mengenali asas-asas di dalam bangunan daripada setiap lukisan. Dengan menggunakan buku ini juga dapat membantu saya menghafal dengan lebih mudah. Jadi, buku ini adalah buku yang memang terbaik. Sebelum ini, tajuk struktur bangunan merupakan tajuk yang sukar untuk saya fahami. Saya sukar untuk menggambarkan kedudukan struktur, komponen dan saya tidak tahu menyebut dalam bahasa Inggeris. Setelah saya menggunakan Smart Building Structure ini, saya sangat memahami setiap komponen struktur bangunan dan dapat menghafal dengan mudah. Smart Building Structure sangat best. Itu dia kata rakan-rakan kita berkenaan dengan mekanik dalam struktur bangunan. Dan kata-katanya semuanya seronok, cikgu, berkenaan dengan subjek ini. Kita nak tahulah, mungkin saya mulakan dengan Cikgu Wanila, cikgu, ladies first kan. Okey, so Cikgu Wani, sebenarnya apa yang ditekankan ataupun yang kita nak belajar dalam subjek asas mekanik struktur ni, dan lebih tepat lagi topik kita adalah mekanik dalam struktur bangunan. Silakan cikgu. Okey, contoh kita tengok rumah yang cantik ni. Yep. Ya, tadi celah-celah tingkap tu ada. Saya dah tengok cikgu. Kita nampak luaran saja. Sebenarnya dalamnya ada tindak balas daya-daya yang bergerak. Kita tak nampak. Jadi hari ini kita belajar tindak balas daya-daya yang bergerak daripada atas ke bawah, ke masuk bumi. Okey. So ini pun penting, mungkin boleh digunakan ketika kita nak beli rumah, cikgu, dan sebagainya. Ini sebenarnya basic lah untuk yang ambil kejuruteraan awam, memang kena tahu semua ni. Itu dia. Baik. So kita nak belajar sama-sama dan kita nak tahu, kita nak tanya Cikgu Astro juga. Cikgu, kita ada banyak bahan lah. Kita ada rumah ni tadi, kita ada buku sketch tu, kita ada durian lah dan sebagainya. Sebenarnya apa fungsi barang-barang ni dengan topik dan subjek kita nak belajar pagi ni, cikgu? Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, selaku pensyarah di Kolej Vocasional Melaka Tengah, pelajar saya sendiri menghadapi masalah untuk belajar struktur bangunan. Ya. Jadi perkara itu membawa saya kepada penghasilan inovasi-inovasi untuk pemahaman pelajar-pelajar saya sendiri. Jadi terhasillah beberapa inovasi daripada kami, Kolej Vocasional Melaka Tengah, Teknologi Pembinaan, yang diberi nama Smart Building Structure. Smart Building Structure. Cara mudah belajar struktur asas bangunan. Jadi sama-samalah kita belajar. Itu dia. Tadi bila cikgu ada mention berkenaan dengan haba dan sebagainya, maksudnya bukan sekadar untuk mereka yang nak ambil jadi arkitek dan sebagainya, bukan hanya sekadar melukis, tetapi perlu tahu mungkin dari sudut fiziknya, kan, terkaitlah dalam satu, semuanya dirangkum menjadi satu. Baik, kejap lagi kita nak belajar sama-sama. Anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM.
KPM. Selamat pagi murid-murid. Setiamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCDE 1, 2 dan 3 hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu hingga aku besar dan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Terima kasihku kepadamu cikgu. Kembali dalam Trans Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi. Itu dia ucapan kiriman ucapan Hari Guru daripada adik kita Muhammad Yusuf Abdullah daripada Sekolah Kebangsaan Debang Taha, Masjid Tanah Melaka. Juga orang Melaka cikgu. Kan kreatif adik-adik kita ni dalam nak orang kata apa? Menghargai guru-guru kita walaupun di mana pun kita berada. Baik cikgu, saya tak sabar sebenarnya nak tahu sebab saya duk geram tengok rumah ni cikgu. So sebenarnya mungkin orang kata apa, kita nak teruskan kita punya subjek kita ataupun pembelajaran kita pada pagi ni. Silakan cikgu. Okey, hari ini untuk kita punya asas, KPI kita adalah pada akhir siaran, murid dapat, yang satu murid dapat menerangkan asas mekanik dalam struktur bangunan. Yang kedua, murid dapat mengenal pasti tindak balas dan prinsip keseimbangan daya. Dan yang ketiga, murid dapat menggunakan formula dalam mengira DC dan momen lentur dalam struktur rasuk. Okey, dan sayang untuk objektif yang pertama saya serahkan kepada Cikgu Azrul. Okey, baik, silakan cikgu. Okey, terima kasih Cikgu Alwani. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut berkaitan dengan mekanik struktur, kita nak beri pengenalan dulu kepada pelajar-pelajar. Sebab saya rasa rata-rata pelajar di luar sana adalah pelajar yang tiada basic tentang struktur bangunan. Okey. Okey, baik cikgu. Oh, kita nak tengok kepada gambar tu cikgu Gambar ni saya dah sediakan. Wow, sedapnya. Musang King ke cikgu? Ni apa? Udang merah. Oh, udang merah. Ya Allah, sedapnya. Okey. Jadi saya nak sesuaikan dengan konsep kehidupan seharian kita. Okey, ini gambar durian. Betul. Okey, yang kedua gambar jagung. Jagung. Terbalik Okey. Dan yang ketiga gambar ikan patin. Ikan patin masak tempoyak. Okey, ketiga-tiga gambar ni adalah sangat familiar dengan pembelajaran seharian kita, betul? Jadi dia sama konsepnya dengan bangunan. Apabila kita kupas, contohnya ikan ini, kita kupas kulit, kita akan nampak isi. Apabila kita makan isi, kita akan nampak tulang. Betul cikgu. Okey, jadi sama konsep dia macam bangunan. Okey. Saya tunjuk bangunan ya. Okey. Okey, bangunan. Apabila kita selak bangunan ni, macam kita buka kulit jagung tadi, kita akan nampak isi dalam dia cikgu. Struktur bangunan. Jadi konsep dia sama macam kehidupan seharian kita. Okey, struktur ni memang kita takkan lihat kalau rumah tu dah siap. Betul? Dan kalau kita selak lagi, kita akan nampak tulang bangunan tersebut. Okey. Jadi ini yang kita nak belajar pada hari ini cikgu. Ya betul. Cik Azhar, okey. Ya. Baik cikgu. Seterusnya. Okey. Kalau kita tengok pentingnya cikgu bukan setakat kita tahu luaran saja tapi kita kena tahu dalamannya juga. Orang kata apa, bila kita kenal dan baru kita mudah dalam nak buat kerja lah cikgu. Biasa kita nampak atas je, atas bumi nampak atas saja ada dinding semua. Betul. Tapi kita tak tahu dalam tu ada tiang, ada rasuk dan sebagainya lah. Itu dia. Baik cikgu, kita nak ke seterusnya cikgu. Okey, sebelum tu kita cakap struktur, tapi kita tahu maksud struktur tu apa. Betul? Betul cikgu. Saya betul tanya-tanya cikgu. Itu dia. Okey, jadi kita pergi kepada
maksud sebenar struktur. Baik, cikgu. Okey. Struktur adalah komponen-komponen dalam sesebuah bangunan yang dipasang antara satu sama lain dengan penyambungan yang sesuai dan selamat bagi menghasilkan sesuatu kerangka yang berupaya untuk menanggung beban yang dijangkakan. Ya. Okey, itu kita kena take note. Kata kunci dia adalah sambungan yang betul dan beban yang betul digunakan terhadap struktur tersebut. Ya. Okey, untuk kita mengenal struktur ini, saya telah menghasilkan satu inovasi dan Yep. kita akan gunakan. Okey, Cikgu Alwani boleh buka kan? Oh, buku. Saya ada juga buku kecil ni. Adakah saya boleh guna juga, cikgu? Boleh. Sama-sama Okey. Sebenarnya kalau pelajar saya akan bagi setiap seorang satu. Oh, semua ada buku ni ke? Tunjukkan sikit. Cuba tunjuk sikit. Oh, saya baru je nak belagak cikgu. Saya seorang dia ada. Rupanya diorang pun ada juga. Okey, semua tak ada. jadilah. Okey. Dan untuk Baik, itu pengetahuan, saya hasilkan buku inovasi ini Yep. dengan harga kos hanya RM8 saja. RM8 Sebab tu sahaja, saya boleh cikgu. hasilkan banyak. Itu okey. dia. Sangat berpatutan, cikgu. Saya hasilkan inovasi ini adalah sesuai dengan PDPR, iaitu pelajar perlu belajar secara kendiri di rumah, di library atau di mana-mana saja mereka berada. Okey, kita Baik, cikgu. terus So, apa yang masuk. kita nak kena buat, cikgu? Okey, pada muka surat pertama, Yap. Surat pertama. okey, itu adalah lukisan penuh. Okey, ini rata-rata kita tahulah ini lukisan penuh. Tapi kita tak nampak apa yang ada di dalam, betul? Betul, cikgu. Saya pun tak nampak, cikgu. Okey, jadi kita selak muka surat pertama. Okey. Okey. Kita akan nampak ada berapa komponen struktur tu? Kita akan nampak ada 10, cikgu. Ada 10. Pelajar-pelajar nampak pelajar dekat rumah tu. Pelajar-pelajar saya, Nur Syakila semua. Cikgu. Okey. Okey, ada 10 komponen. Okey. Nampak tak komponen tu semasa lukisan penuh? Kita tak nampak kan? Ya, betul, cikgu. Jadi kita, contoh saya ambil komponen yang kedua terakhir. Ya. Iaitu asas atau footing. Dalam lukisan penuh, kita tak nampak. Tetapi, apabila kita selak muka surat kedua, okey. Selak belakang lagi, cikgu. Selak lagi. Ya. Kita akan nampak dalamnya. Kita akan nampak bahawa asas itu berada di bawah rumah atau lebih tepat di bawah tanah. Iaitu substructure. Okey, jadi kebanyakan pelajar dia keliru benda tu. Okey, jadi saya menghasilkan inovasi ini. Okey, seterusnya kita selak lagi, dalam lagi, kita korek dalam lagi. Okey, buka muka surat sebelah. Okey. Okey, kita akan nampak bentuk tertulang untuk asas atau footing. Okey, itulah susunan-susunan yang akan dihasilkan oleh pelajar secara amali nanti. Ini lebih detail daripada yang sebelum ni tadilah. Ya, betul. Ini lebih detail. Maksudnya, pelajar saya sendiri akan susun tertulang-tulang tersebut mengikut gambar rajah dalam inovasi saya ini. Okey, baik, cikgu. Okey, kalau itu contoh jadi untuk lebih mendalami bidang ini supaya pelajar lebih faham, tahu sebutan-sebutan tu dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, saya menyediakan latihan menggunakan kad suai padan. Kita sama-sama buat Boleh, cikgu. So saya kena isikan tempat kosong lah, cikgu. Tempat kosong. Okey, so dekat belakang ni ada tempat kosong. Okey. So sekarang ni saya kena siapkan. Masukkan slot dia. Masukkan dalam slot. Dalam Tadi slot kita semua dah ni kan? Semua dah tahu setiap komponen tersebut. Okey, pelajar-pelajar pun boleh sama. Okey. Pelajar-pelajar kita sama-sama buat. Boleh masukkan. Jadi kita tengok siapa betul siapa salah. Kita lihat siapa yang kena. Tapi tak boleh denda lah. Tak boleh denda. Tak boleh denda, cikgu. Okey. Jauh, cikgu. Okey, cikgu. Okey. Ini saya masukkan dulu, cikgu. Kalau salah nanti cikgu betulkan saya, cikgu. Okey, baik-baik. Okey. Nampak ada 10 perkara ataupun 10 item yang ada dekat sini yang perlu diisi, cikgu. Ya, saya dah siap. Cikgu dah siap, cikgu? Oh, saya dah Cikgu siap. Alwani dah siap. Saya pun dah siap, cikgu. Tengok sama ke tak jawapannya. Okey. Okey, rakan-rakan. Oh, jatuh, ya Allah. Siapa sahabat saya ni, cikgu? Tak apa, masukkan ke slot. Baik. Kita nak tanya rakan-rakan kita di Google Meet. Semua dah siap ke? Okey dah? Okey, kalau saya tanya je tak cukup kan? Jadi saya nak tanya Nur Ras Adiba. Okey. Ras Adiba, silakan. tolong nyatakan struktur 1 sampai 3. Kena on mic, Adiba. Kalau Adiba tak on mic, memang kita tak dengar Adiba.
Pertama, kerangka bumbung ataupun roof frame. Yap. Kedua, kasut bumbung, roof beam. Ketiga, tiang ataupun kolom. Okey, bagus. Tepat sekali. Okey. Tepukan untuk diri sendiri. Yeay! Tahniah Rasa Diba. So, boleh Okey. betulkan tudung balik. Okey, seterusnya adik Ashraf. Ashraf, okey? Okey, nyatakan 3 yang terakhir. Komponen struktur bangunan 3 yang terakhir. Yang pertama, tunggul tiang ataupun stamp. Okey. Yang kedua, asas ataupun footing. Yang ketiga, alas tanah ataupun ground level. Okey, tepat sekali. Tepat je gua. Okey, tepukan untuk diri sendiri. untuk diri sendiri juga. So maksudnya semua dah fokus dan juga tahulah cikgu. Kan bukan sekadar saya saja letak je. Tapi cikgu, kalau tadi 3 atas, 3 bawah, boleh tak kalau saya nak bacakan yang saya punya ni betul ataupun salah cikgu untuk tengah-tengah tu cikgu? Okey, boleh saya tengok. Okey. Okey, saya tunjuk Okey, tadi 3 Rasa Diba dah bagi. So lepas tu bawah tiang lantai tingkat 1 cikgu. Betul. Kemudian rasuk tingkat 1 cikgu. Okey, betul. Okey, lantai. Okey, betul. Kemudian rasuk bumi. Ya, betul. Tepat sekali. Tepat. Bukan Pandai. untuk Dapat A. hospital. Boleh dapat A cikgu? Dapat A. Boleh dapat A. Saya dah sayang dengan Rasa Diba. Saya tepuk untuk diri saya sendiri cikgu. Boleh. Okey, baik cikgu. Kita dah tahu berkenaan dengan 10 perkara yang ada dalam asas yang kita nak belajar pada hari ini, dan saya kira percaya rakan-rakan kita dekat rumah juga dah mula menulis berkenaan dengan kerangka-kerangka dan juga rasuk bumbung dan sebagainya. So tulis, catat siap-siap. Kejap lagi kita nak sambung dan kita nak lebih detail lagi berkenaan dengan subjek kita pada pagi ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhari Helmi. Itu dia, seronok adik-adik kita kat rumah tu cikgu. Dia kata best lah belajar ni sebab tahu pasal benda-benda dalam rumah ni cikgu. Kebetulan dia orang pun dalam rumah juga. Situ dia tengok mana kerangka, mana tiang kan. Baik cikgu, kita nak teruskan sesi pembelajaran kita cikgu. Silakan cikgu. Okey, macam saya dah tulis kat sini kita nak uji. Okey, Okey. Seterusnya, kita tidak habis setakat kad suai padan saja. Saya nak uji pelajar supaya boleh menulis dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris struktur bangunan. Jadi kita buka muka surat belakang. Jadi sama-sama kita tulis. Tadi kita dah gunakan kad suai padan. Okey, pelajar di rumah boleh tulis juga. Kita buat latihan sikit. 1 minit je boleh? Boleh cikgu. Saya pun boleh. tulis juga cikgu. Okey. Kita bagusnya ni sebab selain daripada ada apa ni kita kata dah disertakan nota, tapi ada juga latihan yang boleh kita uji minda kita ataupun kepekaan kita. Kan cikgu. Baik cikgu. Okey, pelajar di rumah boleh tunjukkan hasil tulisan awak tu. Okey, tunjukkan di skrin. Cikgu nak tengok betul ke tak betul? Okey, Rasa Diba dah siap. Okey, dia tulis bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, bagus. Okey. Syakila. Oh, Syakila baru habis tulis. Okey. Itu dia. Penuh. Penuh tulisnya kan. Baguslah. Okey, cikgu. Jadi saya tak boleh check lah, saya tak nampak. Nanti balik saya check. Okey, boleh Tapi atas effort diorang menulis, cikgu. Kita bagi markah juga, cikgu. Dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Itu dia. Kita bagi markah dan kita bagi tepukan untuk mereka juga. Yeay. Okey, cikgu. Okey, akhir sekali. Setelah kita buat latihan menulis, kad suai padan, kita boleh scan menggunakan telefon kita sendiri.
Oh, sebab itulah ada QR code depan ni, cikgu. QR code. Saya dah sediakan QR code supaya Baik. pelajar-pelajar di rumah boleh scan dan sama-sama kita scan untuk menghasilkan model augmented reality. Okey, Saya akan baik. tunjukkan Bawa. Kalau tak terbalik. Itu dia, cikgu. Wah, dia dalam bentuk 3D, cikgu. Okey, dia bentuk Ya. 3D. Okey. Kalau kita tengok kepada anda yang mungkin ada buku ni, anda boleh scan. Dia ada dia punya apps, itu dia. Bawa. 360 lagi. Boleh. Wah, dia boleh tengok daripada atas dan boleh tengok daripada sisi, cikgu. Kita punya buku tu kena jatuhkan ke bawah, baru kita punya bangunan naik ke atas. Okey. so nampak Sebab dia 3D. 90 darjah dengan buku tersebut. Okey, jadi pelajar akan nampaklah dia punya struktur tu secara augmented reality atau 4D, boleh pusing. Okey, seterusnya lukisan yang kedua. Okey. Oh, maksudnya semua sekali, cikgu. Semua sekali boleh kita scan. tunjuk. Untuk Okey. memberi gambaran lebih jelas kepada pelajar-pelajar, terutamanya pelajar kolej vocational, teknologi Saya tengok pembinaan. Okey. Nampaknya struktur bangunan tu berpusing. Kita nampaklah cikgu. color merah tu adalah asas. Yang tegak tu tunggul tiang. Lepas tu biru adalah kerangka bumbung. Kerangka bumbung. Jadi dia memberi gambaran yang lebih jelas kepada pelajar-pelajar. Ada asas tanah dan sebagainya, cikgu. Ya saya. Jadi orang luar, pelajar-pelajar luar yang tidak ada basic pembinaan pun boleh belajar benda ni. Okey, baik. So kita nampak secara detail, cikgu. Okey, dan last sekali untuk tertulang. Lebih dalam lagi, cikgu. Lebih dalam, kita congkil lagi dalam. Okey, kita akan nampak lukisan tertulang secara augmented reality. Okey. Yang best ni sebab dia secara 3D dan 360, cikgu. Ya saya. Okey. Baik. Nampaklah macam kita boleh pegang benda tu kan. Okey, kita nampak dekat tertulang tu macam mana susunan tertulang. Kita nampak perbezaan, kalau tiang tertulang dia lain, kalau lantai lain. Nampak perbezaan kan? Kalau asas pun lain dia punya susunan tertulang. Okey, itu dia berpusing. So kita nampak secara detail lebih jelas dalam dan orang kata apa 360 darjah, cikgu. Kita nampak semuanya sekali. Ini sangat bagus untuk pembelajaran kita dan saya kira percaya kat rumah pun mungkin seronok dan impress. Saya pun impress juga ni. Ini dah kata orang kata teknologi, cikgu. Okey, baik, cikgu. Seterusnya, cikgu. Okey, seterusnya saya serah kepada Cikgu Alwani untuk meneruskan tentang pengiraan beban terhadap struktur-struktur yang saya tunjuk tadi. Baik, cikgu. Silakan, cikgu. Okey. Saya belajar sini. Silakan, cikgu. Okey. Ini adalah lukisan. Kita teruskan. Okey, ini cara untuk mendapat tadi lah. Okey. Mendapatkan Dapat model 3D. augmented reality. Ya. Okay, pelajar di rumah boleh cubalah. Baik, insya-Allah. Okey, kita tengok kat sini. Okey, daya di dalam struktur. Kalau kita tengok macam tadi pun kita tengok dalam dia, kita ada tertulang dia, tapi sebenarnya ada tindak balas pada struktur bangunan. Kalau kita tengok contoh, ada manusia, ada manusia warna biru tu manusia. Sebenarnya ada daya-daya tindak balas yang bergerak daripada atas ke bawah. Ya. Dan kenapa ke bawah? Sebab kita ada gravity. Okey. So next. So dia ada jadi beban pada struktur, iaitu kita ambil kira beban mati, beban hidup dan beban angin. Okay. So antara tiga-tiga beban ni macam mana kita nak kira? Kita sekarang dah masuk ke pengiraan dah. Kita nak kira, so kita nak taksirkan daripada yang beban-beban tiga beban ni. Sebenarnya ada banyak beban lagi, tapi kita fokus kepada tiga ini saja. Okey. Next. Okey, so kita ubah dari beban titik ataupun beban tumpu. Okey. Beban teragi seragam dan beban teragi tidak seragam. Okey. Apa dia tiga-tiga beban yang saya sebut tadi? Okey. Itu persoalannya, cikgu. So Cikgu Asrul akan sambung. Okey, silakan, cikgu. Okey, kita nampak beban ni kan? Ya. Tapi beban ni dekat mana? Okey, dekat struktur yang saya tunjuk tadi tu. Ya. Dekat beam atau rasuk. Okey, pelajar di rumah faham Okey, rasuk. Nampak dia memanjang kan macam rasuk kan? Okey. Yang pertama adalah beban titik atau tumpu. Okey, kita boleh tafsirkan sebagai beban struktur itu sendiri atau beban rasuk itu sendiri. Jadi kita tafsirkan dia sebagai beban titik tumpu. Jadi pengiraan dia satu pengiraan saja. Okey, seterusnya beban teragi seragam. Okey, beban teragi seragam adalah beban yang dikenakan terhadap rasuk. Okey. Sama ada dinding, contoh dinding, lepas tu bumbung, itu semua adalah seragam yang dikenakan terhadap rasuk atau dalam bahasa Inggerisnya beam. Okey, dan yang ketiga, beban teragih tidak seragam. Contoh dinding separuh,
kena contoh beam tu ada dinding, separuh ada dinding, separuh tak ada dinding. Ya. Jadi dia tidak seragam. Tidak seragam. So lain pula kiraannya cikgu. Kiraannya berbeza-beza. Baik. Dan ini hanyalah basic. Ya. Basic saja untuk pelajar-pelajar kami. Okey. Yang pertama, rasuk sokong mudah. Ya. Ini contoh-contoh rasuk lah. Oh, rasuk pun ada macam-macam cikgu. Macam-macam. Bangunan kita pun pelbagai betul. Ya. Jadi rasuk kita pun pelbagai. Okey. Rasuk sokong mudah dia ada dalam bentuk roda ataupun dalam bentuk pin. Ya. Okey, rasuk selanjar adalah sepanjang rasuk itu. Okey, lepas tu rasuk julur dan rasuk juntai. Macam kalau kata rasuk bumbung menggunakan rasuk yang mana cikgu? Okey, rasuk bumbung kita gunakan rasuk selanjar. Sebab sepanjang tu ada bumbung atas tu kan. Ya. Jadi sepanjang tu dikenakan beban. Ya sebenarnya yang kalau kita tengok pin tu semua itu kita macam tiang. Okey. Itu jadi rasuk selanjar ya kan banyak tiang. Betul, so cikgu. atas tu rasuk lah. Okey, baik cikgu. Okey, terusnya Puan Alwani. Okey, seterusnya kita akan nilai daya dia. Okey, sekarang ni kita tengok kenapa ada roda atas tu? Kita dah masuk fizik dan matematik dah. Ya. Kenapa ada roda? Dan atas tu adalah lantai tu kita ambil sebagai rasuk. Ya. Jadi arc tu sebagai apa? Arc tu adalah tindak balas dia. So contoh kita manusia, kita ni beban. So bila kita berdiri di lantai, dia sebenarnya ada tindak balas. Okey. So tindak balas ni adalah arc, tindak balas. Ya. Dan M tu kepada mg adalah kepada graviti. Ya. So dia ada daya dia. Daya cuma satu iaitu daya pugak. Okey. Okey. Dia ada prinsip dia. Ini formula dia. F sama dengan M darab G. Okey. F kepada daya yang dihasilkan, mg sim. Sim berat kita lah. Ya. Okey. G adalah pecutan graviti kita. Okey. Okey. Dia ada prinsip keseimbangan statik. Ada 3. Yang pertama sekali adalah jumlah. Okey, Cikgu Asrul. Saya rasa Cikgu Asrul boleh tunjuk kat sini. Okey, saya contoh bayangkan botol ni saya ubah suai jadi tiang sebab kita tak boleh bawa tiang yang besar. Okey, so pergerakan dia ke kanan, ke kiri. Okey, bila ke kanan dia positif, pergerakan ke kiri adalah yang negatif. Okey, seterusnya adalah daya daripada atas ke bawah. Okey, apabila daya dia ke atas. Okey. Bila daya ke atas, dia menunjukkan positif. Pergerakan dia. Okey, ini contohlah. Contoh Okey, so apabila daya ke bawah, ia menunjukkan arah negatif. Dan yang last kali adalah momen. Momen ada 2, itu momen ikut arah jam dengan momen lawan jam. Okey. Momen ikut arah jam adalah positif. Positif ke bawah. Positif. So, kalau kita nampak pergerakan dia tu, so ada lawan yang sebelah. Dia akan ikut jam. Okey. So seterusnya adalah lawan jam ia jadi berunsur negatif. So dia ada tindak balasnya. Bila dua-dua tu ia saling memerlukan. Bila saling memerlukan dia akan kosong tindak balas. Maksudnya stable. Okey. Ia kena saling kalau untuk mendapatkan kiraan daya tadi tu mesti menggunakan formula yang cikgu bagi tadi lah. 3 prinsip utama tu. Okey. Okey. Daya daya mendata, menegak dan momen. Okey. Baik cikgu. Okey. Okey. Kalau dah kita tengok ni, rasuk disokong mudah. Dan apa saya tekan lagi? Ada syarat-syarat keseimbangan statik dia. Itu dia 3 tindak balas tadi lah. Mendata, menegak dan juga momen. Ya, saya tunjuk anak panah tu. Kenapa kosong? Sebab bila saling berkait, dia akan kosong, stable. Dia macam tak, dia akan roboh lah. Dia akan roboh ke sengit sebelah ke. Dia bertemu tu cikgu, dia tak belaga angin kan. Okey, kita kosong-kosong lah. Yang macam tu. Betul. Betul. Baiklah. Okey, next. Ya. Ini so ini prinsip dia. Dia punya apa kata simbol dia lah. Okey. X tu kita lebih kepada mengufuk, Y kita pada menegak. Okey. Okey, so M tu adalah momen lah. Okey, baik cikgu. Terusnya. Okey, pin. Kalau nampak pin tu, rasa tadi yang pin balik. Okey. Kalau tengok pin. Dia sebenarnya contoh bina jabatan. Satu pin sebelah contoh ya pembinaan selatan utara. Sebelah selatan dia ikat dengan pin. Sebelah utara dia ikat dengan roller. So dekat pin tu dia ada 2 daya yang bertindak, iaitu daya mengufuk dengan daya menegak. So kita bagi nama daya mengufuk ni sebagai FAX. Okey. Sementara daya menegaknya FAY. Kenapa saya bagi nama A? So saya bagi titik tu A.
Oh, okey. Ya ada kod-kod dia lah. So maksudnya kalau kata dalam soalan ke apa mesti bergantung kepada kehendak soalan, mungkin boleh jadi bukan A, Ya. mungkin boleh jadi A. Betul, pandai, excellent ni. Terima kasih. Cepat Cikgu. belajar. Untuk Cepat belajar diri ni. cikgu. Mesti dapat A kat nanti. Cikgu. Okey, ada seterusnya untuk roller. Ya. Okey, tindak balas pada roller. Okey. Okey. Roller basicnya sama juga macam saya cakap tadi, dia cuma ada satu je tindak balas. Kalau kita fikir logik, kenapa roller ada satu je tindak balas? Sebab okey, tekan next lagi. Sebab ada gravity. Yang So melawan itu je. mempengaruhilah. Ya, jadi memang dia ada satu je daya yang bertindak. Dia bukan dua. Sebab kalau kita nampak realitinya, kenapa tak ada roller tu cuma ada satu je menegak. Kenapa tak ada mengufuk? Sedangkan roller tu memang bergerak secara mengufuk. Sebab dia ada gravity yang melawan dia. Gravity yang melawan. Dia dah masuk fizik. Okay, seterusnya kita masuk fizik dan matematik. Tambah sikit boleh? Boleh. Kenapa kalau kita nampak lukisan ni, roller, kenapa perlu ada dalam struktur bangunan? Betul. Okay, pelajar boleh jawab. Okey. Tu diam je. Tadi saya nampak Ras Adiba macam nak jawab, cikgu. Kenapa perlu ada roller dalam struktur bangunan? Okey, silakan Ras Adiba. Kenapa perlu ada dalam struktur bangunan, cikgu? Dalam struktur bangunan. Untuk roller. Yalah, kalau kita dekat bangunan-bangunan mesti ada, cikgu. Mesti ada roller. Ya, ada. Okay. Baik, silakan Ras Adiba. Apa jawapannya? Sambil-sambil betulkan tudung tu. Tadi Ataupun kalau tak ada kat tak ada kat bangunan, apa ada dekat jabatan? Jabatan. Kenapa? Baik, mungkin ada rakan-rakan lain nak bantu juga. Saya nampak Ashraf macam menjeling je jadi. Alah, tanya Ras Adiba pula kan sikit-sikit perempuan, sikit perempuan. Laki ni nak Razi pun boleh juga. jawab. Razi boleh jawab juga. Dia pagi-pagi dia ni kot. Dia apa? Okey, salah seorang. Okey. Siapa nak jawab? Silakan. Ashraf, silakan Ashraf. Boleh, saya bagi jawapan lah. Okey, sebenarnya benda ini menstabilkan kita punya struktur. Sebab kadang-kadang kita punya struktur ni mengembang, menguncup. Okey. Apabila ada roda, apabila dia mengembang, dia akan takkan efek kepada struktur lain. Yep. Dia akan bergerak. Jadi dia akan menstabilkan bangunan. Sama juga macam beban angin. Dia akan bergerak. Dan kita punya bangunan ni tak boleh statik. Kalau kita telik betul-betul, bangunan kita ni sebenarnya bergerak. Kalau dia panas, dia akan bergerak sikit. Ia macam mengembang. Kalau mengembang contoh untuk- jabatan, Itu adalah sifat-sifat kalau dia. panas dia mengembang jabatan tu. And then kalau contoh sejuk, dia akan mengucup. Jadi sebenarnya roller tu sebagai bagi balancing. Bagi stabil balik. Stabilkan. So Apa kita ni tak berlaku jika sedar. tak ada roda? Kalau tak ada roda, cikgu, mungkin akan runtuh. Ya, berlaku keretakan. Sebab dia statik situ akan patah gitu. Itu dia. Baik, cikgu, kita dah dapat tahu. Saya pun baru tahu juga berkenaan dengan roller yang ada pada bangunan ataupun jambatan. Saya kira percaya ada yang baru tahu dan mungkin ada yang dah tahu. Rakan-rakan kita semua dah tahu. Baik. Dan tadi cikgu, Ras Adiba WhatsApp saya, cikgu. Dia kata saya nak pergi minum air, sebab tu dia tak boleh cakap tadi, cikgu. Dia sakit tekak. Tak apa, Ras Adiba. Saya backup awak, Ras Adiba. Kita pergi minum dulu. Jumpa selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Alhamdulillah, rasa Adiba kata lega, tekak dengan boleh minum air. Baik, cikgu, saya tak nak lengahkan masa lagi. Saya dah impress sangat ni berkenaan dengan struktur bangunan yang kita dapat belajar. Kita nak teruskan topik dan juga subjek kita pagi ni. Silakan, cikgu. Okey, kita teruskan. Kalau tadi ada pin dengan roller, so ini adalah hujung terikat. Okey. Okey, pelajar, kalau hujung terikat ni kita ada berapa tindak balas? Okey, siapa yang nak jawab? Saya rasa Ras Adiba dia dah ready, cikgu. Sebab dia dah minum air, cikgu. Tekak dia dah basah. So, silakan Ras Adiba.
Apa soalannya tadi, cikgu? Ada berapa tindak balas untuk contohnya rasuk ujung terikat ni? Aha. Berapa tindak balas untuk rasuk ujung terikat? Nampaknya Razif nak membantu, cikgu. Untuk ujung terikat. Ada 3 Ada 3 tindak balas. Bukan ni rasuk julur tapi dia namanya hujung terikat sebab dia tergantung. Jadi dia ada 3. Okey. So betul jawapan Razif tadi. Pandailah Razif. Okey, maksudnya Razif untuk anda. Okey. So dia ada 3. Yang pertama sekali X. X tu mewakili untuk mengufuk. Okey. Y tu menegak. Okey. Dan yang ketiga M tu adalah moment. Okey. Okey. So saya tekan lagi berapa kali tengok dah. Sebab ini adalah prinsip yang paling basic sekali kena tahu. Pelajar memang kena tahu. Memang kena tahu dan memang kena simpan dalam kepala. Ingat, cikgu. Ya, memang kena faham sangat ya pelajar. Ya. Okey, tengok lagi rasa macam apa benda lah ni. Okey, ni rasuk. Okey. Objek tu adalah macam tiang ke apa kan. So dia ada daya. Kita dah masuk pengiraan daya. Kita tengok. Jumpa lagi tindak balas mendatar. Ya. Okey, kalau tindak balas mendatar kita nak kira macam mana? Kenapa kosong? Ini adalah okey, contoh tidak balas mendatar FA. Kenapa saya bagi A? Sebab contohnya dekat contoh boleh kan? Okey, contoh dekat A. Kita ada dekat A tu. Ya. Okey. Jadi kita tengok dekat A AX kan? AX. So, ada tak lawan dengan dia? Tak ada apa-apa pergerakan. So, ia jadi kosong. Okey. Dia kosong sebab tak ada. Ya. Okey, seterusnya mengundur pula Okey. Okey. Ini sebab panas tadi cikgu, so dia mengembang je. Ya, lepas tu tiba-tiba mengundur pula. Ada roller tu, dia stabilkan balik. Okey, tiba-tiba menegak. Okey, contoh pelajar tengok yang menegak ni. Cuba tengok. Boleh sebut tak? Okey. Mana daya yang tunjuk anak panah ke atas? Okey. Okey. Baik, siapa yang nak jawab? Siapa nak jawab? Silakan. Volunteer. Volunteer. Mungkin Ashraf, Raza, Daniel atau yes. Okey. Boleh ni. Ataupun Razif lagi. Nak panah ke atas, sebut je. F A Y dengan FA1 dan FAB. Pandai. Okey, betul. FAY dengan FBY. Okey, ada 2 titik. Okey, kalau nak panah menurun, tunjuk ke bawah. Okey, turun ke bawah. Yang mana? Mungkin Syakila nak jawab, Syakila. Dekat titik mana? Dekat anak mana? Turun ke ketua bawah. kelas pun boleh jawab lah. Okey. Kalau saya tengok cikgu, kalau turun ke bawah. Kalau tadi FAY cikgu kan? FAY, FAB anak panah ke atas. Okey, kalau turun ke bawah FAX dan B. Ya dekat titik C anak panah. Itu maksud saya tadi cikgu. C. Kan. Maksudnya di antara, saya nak sebut tu tadi. Di antara FAL dan B. So betul juga. Boleh diterimalah jawapan dia. Rasa Diva kena pandai counter kan. Jadi cara kita tulis, okey, kita bagi 2 section. Okey. Section yang ni anak panas ke atas. So AY tambah BY. Kenapa tambah? Sebab dia arah yang sama. Sama je dengan lawan dia tu, anak panah ke bawah adalah 10. So ada boleh kira? Tak boleh lagi. So kita jadikan ia satu persamaan. Jadi persamaan satu. Ya macam tu. Okey, seterusnya momen ni orang pening sikit sebab ia pusing-pusing kan. Betul. Ia pusing-pusing. Jadi kan macam mana nak kira tu memang kita saya tengok. Orang kata nak tahu. Silap pula bagi jawapan. Cuba patah balik Soalan bocor tak apa, tak apa, saya bagi. Okey, hari ni saya bagi jawapan terus. Betul tak tanyalah. Okey, baik. Tak apa, lepas ni saya tanya. Okey. So tindak balas momen ni pengiraan dia. Okey. Contoh BY, kita ada dekat sini. Saya lukis orang. Saya memang suka kalau mengajar, suka lukis orang. Itu siapa, Ashraf ke cikgu? Ya. Perempuan. Perempuan. So maksudnya antara Raza Diva atau Syakila lah tu. Okey. So perempuan ada dekat titik A. Jadi kita tengok yang mana yang first ni. Okey. Lawan jam kan? Betul. Lawan jam tu yang mana Lawan jam cikgu. Dia pusing. Yang mana? Yang lawan jam. Lawan jam. Lawan jam kalau tengok dekat rasuk tu. A. Kita ada dekat A.
Memang kita statik dekat E. Kita memang A, kita memang excellent cikgu. Yes. So B lah cikgu. Pandai. Ya, memang excellent Producer saya semua. bagi tahu cikgu. Yes. Okey, nampak pergerakannya. Ya. Okey, pergerakannya adalah lawan jam. Ya. Okey. So, jarak antara A dengan B berapa? Dah bagi 4. soalan 4 meter. Jadi, sebetulnya jadi 20. Betul cikgu? BY darab dengan 4. 4. Okey. So, ada lagi tak yang lawan jam? Yang lawan jam lagi cikgu. Yang 2 pergerakan. cikgu. 2. Mana 2-nya? Bawah bukan dah cikgu Ini jarak dia. Tu jarak. Oh, tu titik jarak. lah, titik. Itu jarak lah titik. Ashraf. Tadi Ashraf bising saya dia kata 2. Bukanlah kan cikgu kan? Tu jarak Ashraf. Memang Ashraf, kena denda jarak nanti. lah. Ya. Apalah Ashraf saja dia nak malukan saya. Okey. Okey, Nampak cikgu. macam dah tak ada. Tak ada, Okey. cikgu. So, yang tu je lah, cikgu, kan? Itu je lah, satu je. Okey, kalau yang ikut arah jam, titik mana pelajar? Okey, siapa yang nak jawab? Ikut arah Daniel. jam. Daniel dia senyap dia tadi. Daniel, silakan Daniel. Daniel. Tapi dia senyum je cikgu. Alah, soalan okey. kacang jadi. So, Daniel. Kan. Ah. Okey. Silakan Daniel. Sebelum saya sebagai ketua kelas menjawab. Okey. Oh, belagak pula bunyinya kan. Okey, Daniel silakan. Ya? Titik C katanya. Pandai. Very excellent juga ni. Excellent. Boleh Kan penuh saya kelas. Okey, yang diam-diam Cikgu Asrul ubi berisi, boleh bulatkan. cikgu. Cikgu Asrul tolong bulatkan dah. Okey, so dekat titik C. Okey, so pergerakan dia nampak je lawan. Okey. Tak cantik pula saya lukis tapi tak apalah, boleh lah ya. Jadi dia akan ikut arah jam. Arah jam. So, jarak antara A dengan C berapa? Siapa ya? Okey, Saya siapa yang nak tanya. jawab? Jarak antara A dengan C. Berapa? Saya nampak Razif dia macam tapi dia bagi chance dengan kawan-kawan dulu kan. Okey. Siapa yang nak jawab? Wah, itu dia. 2 meter. Unit kena sebut Kena yang sebut. salah. So sekiranya kalau dalam exam kalau sekiranya mungkin ada soalan begini, kalau tidak dinyatakan unit tu adakah Yang penting boleh sekali, dapat markah juga? Yang penting sekali last kali boleh markah tapi kena potong markah sebab tak ada unit. Okey, sayanglah. Boleh markah tapi kurang tak dapat full mark. So kena ada unit juga. So kena berhati-hatilah dekat situ. Ya. So bila kat sini jalan kerja tak apalah, kita boleh terimalah. Jadi mana sekarang contoh kan dekat sini. Yep. Ini baru sini. So step yang kedua kan kita bawa. Okey. Dekat contoh kita nak bagi saing B ni. Okey. Kita nak saing dengan 10 ni. Okey. B kan. So kita bawa ke seberang kan. Ke belakang. So bila positif pergi ke seberang ia akan jadi negatif. Jadi 10 darab 2 Yep. tolak BY darab 4. Jadi kosong kan. Ini dah macam satu persamaan je kan. Okey. So kita kira-kira kita dapatlah BY sama dengan 20 per 4. Okey, 20 bagi 4. So jawapannya adalah 5 kilonewton. Okey. Okey. Baru BY sengit sebelah kita tak tahu lagi. AY dapat berapa? Sebelah lagi. So macam mana berikutnya, macam mana kelas? Okey, so, baik. Terbiasa kelas. Okey, berikutnya maksudnya untuk kiraan yang seterusnya cikgu. Okey, dah siapa yang nak jawab? Silakan. Okey, baik cikgu, tak apa. Saya rasa mungkin dia pun tengah mengira. Mungkin kita nak teruskan cikgu. Okey. Dan seterusnya kita nilai BY ni kita masukkan dalam persamaan satu. Okey. Jadi bila masuk, kita kira ni last kali dapat 5 kilonewton juga. Oh, sama juga. Sama juga. So dia dah balance. Okey, baik cikgu. Okey, bila dah kita dah lukis, bila kita dah kira nilai dia, kita tulislah dekat A dengan B 5 meter ni 5 kilonewton yang 5 kilonewton. Cikgu pun kena potong markah juga sebenarnya tu dah so 3 saya nak potong 5 markah lah cikgu. Okey. Okey. So 5 kilonewton cikgu 5 okey, baik cikgu. meter. Okey, cikgu rasa tolong tulis. Ya. Okey. Macam mana boleh tertinggal ya? Okey. Sekarang daya Ricci pada titik A, C dan B. Kita nak cari lukis. Dia bukan lukisnya saja. Kita nak tengok bentuk rasuk tu bila lukisnya. Okay. So contoh pada titik A. Yep. Okey, titik A. Pelajar. Okey, FY. Ini adalah kiraannya. So titik A tu memang kita kira dah dapat 5 kilonewton tadi. Okey. Lepas tu seterusnya pada titik C pula sebab dia bergerak daripada A ke C. Yep. Okey. So 5
Tolak 10. Kenapa tolak? Maksudnya sebab 5 positif anak panah naik atas. Okey. So bila 10, bergerak ke C, dia turun bawah. yang titik 10 tu kan dia pergi tekan. So negatif. Negatif 5 kN. Jadi negatif 5 kN. Baik cikgu. Okey, so pada titik B pula, dia bergerak, dia contoh daripada A, 5, bawa ke titik C, Turun. negatif 10. Dia pergi B, dia naik balik cikgu. Naik balik jadi kosong. Okey. Maksudnya stable lah rasuk Yap. kita. Okey, macam tu. Baik. Okey, sementara untuk memelentur pula, okey, pada titik A, Yap. 5 darab kosong. Kenapa kosong? Ketua kelas jawab. Okey, kenapa kosong cikgu? Sebab dia tekan bawah cikgu. Kosong sebab kita memang ada kat A. Betul cikgu. Pandai itu juga. jawapan Boleh cikgu. diterima Masa jawapan kita dah. ada kat A, kita tak bergerak mana-mana kan cikgu kan? So kosong lah. Okey. Itu dia. So unit kilonewton. Okey, Yep. C. Sikit. 5 darab 2. Kenapa pula dekat C 5 darab 2 pula? Yep. Sebab jarak antara A dengan B adalah A dengan C adalah 2. Ya, Okey. cikgu. And then pada titik C tu 10 darab kosong sebab ada dekat C. Ada kat situ juga. Okey, so kosong. jadi 10 kilonewton Dan meter. per meter. Bukan Baik, per, cikgu. dia meter. Okey, Sebab meter. kita darab dengan meter. Baik, cikgu. Dan seterusnya B. Yap. Daripada A ke B, Okey. 5 darab 4 sebab jarak antara A ke B adalah 4 meter. Yap. Okey. So negatif 10 sebab anak panah turun. Darab 2 sebab jarak antara titik C ke B adalah 2. Yap. Dan tambah 5 darab kosong sebab berada Kita- dekat kita berada B. dekat situ. So nilainya adalah kosong dapat. Oh, so maksudnya ini Stable. menunjukkan stabil lah cikgu? Stabil. Okey. Dari licin dengan Yap. membelentur. Baik, itu kalau kita tengok antara pentingnya cikgu dalam nak orang kata menentukan struktur bangunan supaya dia orang kata bukanlah kata adil ni lain pula kan. Maksudnya kita kata stabil lah cikgu Ya. tidaklah kata nanti jadi boleh menyebabkan keluntuhan dan sebagainya. Seimbang. Itu perkataannya. Baik, cikgu, masa sangat-sangat mencemburui kita cikgu. Okey. Mungkin kita nak masuk kepada rumusan cikgu. Berkenaan dengan apa yang kita belajar pada hari Rumusannya ini. kita dah kira tadi daya. Yap. Okey, lukis pula. Okey, so inilah lukisan yang kita kira tadi. Yep. Okey, dan seterusnya. Okey, gambar raja dan membelentur. So, dua. Okey, yep. So, rumusannya adalah, saya serah kepada Cikgu Asrul lah ada. Okey, Baik. Cara rumusannya. Yep. Okey. Di akhir pembelajaran ini, pelajar-pelajar saya, pelajar-pelajar di rumah dapat untuk menerangkan asas mekanik dalam struktur bangunan, iaitu komponen-komponen dalam struktur bangunan. Okey, dah faham Dah boleh explain nanti. Yang kedua, murid dapat mengenal pasti tindak balas atau daya-daya yang terdapat di dalam komponen-komponen struktur bangunan dan memerlukan last sekali perlu ada keseimbangan daya. Yep. Dan yang terakhir, murid dapat menggunakan formula dalam mengira daya receh Yep. dan daya moment lentur untuk struktur rasuk. Okey, Okey, baik. itu Cikgu, saja. mungkin cikgu ada rumusan sikit cikgu. Mungkin tips untuk pelajar juga dekat luar sana untuk subjek asas bangunan ni cikgu. Okey, untuk pada saya untuk asas ni sebenarnya bukan saja yang mengambil teknologi pembinaan ataupun kejuruteraan awam. Sebenarnya orang awam macam kita Yep. pun perlu tahu. Yep. Kita tinggal di rumah, sebenarnya kita kena sedar ada daya dia. Ada tindak balas dia. Yep. So sebenarnya daya tu wujud walaupun kita tak nampak. Yep. Jadi daripada hari ni saya harap semua dapat tahu yang Yep. sebenarnya untuk stable ada daya-dayanya. Itu dia. okey. Baik, terima kasih banyak kepada Cikgu Alwani Adnan, Puan Alwani Adnan, Ketua Program Teknologi Pembinaan Kolej Vokasional Melaka Tengah, dan juga Cikgu Hasrul Halimun, Jurulatih Utama Sijil Vokasional Malaysia, Program Teknologi Pembinaan Kolej Vokasional Melaka Tengah. Terima kasih Cikgu kerana sudi bersama-sama kita dan sampaikan ilmu. Saya pun rasa teruja sebab baru tahu juga pentingnya sebab melibatkan keselamatan kita juga. Itu dia, dan kepada anda juga di Google Meet. Terima kasih banyak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye. Bye.
KPM